warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dihormati dan dikasihi sekalian, baik adapun pada malam ini insyaallah kita menyambung mengajar kitab Nailul Awtar. Kita berpindah ke muka surat 1, 2, 4. Bab orang-orang yang mempunyai hutang yang dipanggil al-gharimin. Kita masih lagi mencarikan bab kaum muslim asnaf, yaitu bagian orang yang dapat, yaitu menerima zakat, yaitu orang-orang yang punya hutang ataupun al-gharimin. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud rahimallahu taala. An Anasin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala innal mas'alata la tahillu illa li salasatin lizi faqrin mudka'in aw lizi gharmin muqatti'in aw lizi damin muji'in. Dari Anas, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, tidak halal meminta melainkan bagi 3 orang. Pertama, orang yang sangat miskin. Yang kedua, yang diberi dan yang diberatkan oleh hutang. Yang ketiga, orang yang diberatkan menanggung diyah, iaitu denda. Okey. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullahu taala, dan hadis ini adalah hadisun hasan. Hadis ini hadis hasan. Baik. Jadi di sini kaum muslimin dan muslimat kalian, Rasulullah SAW mengatakan tidak boleh meminta mereka bagi 3 golongan. Yang pertama ialah orang yang miskin, dan yang kedua ialah orang yang menanggung hutang, beban hutang. Nanti kita bicarakan syarah dia. Dan tiganya orang yang menanggung kaum muslimin beban diyah, iaitu dia nak bayar denda diyah dia. Tak ada kaum muslim boleh dia ambil duit zakat atau baitul mal untuk dibayarkan denda dia. Baik. Termasuklah denda ini adalah kafar. Kafar. Bukan sekadar diat saja, kafarah. Sebagaimana disebut dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingat tak cerita seorang sahabiah, kaum muslimnya tak dia panggil Khawlah bin Samit? Tak ingat. Dalam satu peristiwa yang dipanggilkan bab zihar, ada seorang perempuan yang namanya Khawlah bin Samit. Dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa suaminya telah mengatakan kepada aku, anti alayya kazahri ummi. Engkau ni anti alayya kazahri, engkau ni ke atas aku seperti belakang mak aku. Bermaksud ialah kaum muslimin dan muslimat kalian, tujuannya yang suami Khawlah tu kata begitu, dia tak sanggup dah melakukan hubungan dengan Khawlah ni, kerana Khawlah ni apa dia? Dah tua macam mak dia. Jadi orang-orang Arab dulu kaum muslim jahiliyah ni bila sebut zihar ni panggil cerai lah. Jadi nanti cerita buat kemudian buat zihar ni. Jadi mari tempat kita bila panggil zihar ni kaum muslim muslimat kalian, bila seorang suami menyerupakan isteri dengan mak dia panggil zihar lalu dah. Kan? Muka kau macam muka mak aku. Dia kata ke isteri dia kan. Adakah itu zihar? Kaum muslim.
Bagi ulama hadis tidak. Zihar ni bukan penyerupaan macam tu. Zihar ni ialah apabila seorang suami yang mana dia tak sanggup melakukan hubungan dengan isteri dia sebab dia anggap macam mok dah. Sebagaimana kata Khawlah ni, ya Rasulullah, aku berkahwin dengan suami aku dasar cinta. Kami sayang kat dia, dia sayang dekat aku. Tapi bila aku sudah copot, bila aku sudah berkedut, gigi aku dah tak ada dia, dia mengatakan engkau aku seperti mak dia. Jadi bagaimana Rasulullah? Jadi akhirnya kaum muslimin dan muslimat kelan, itulah pengawalan Khawlah bin Samit. Kata Rasulullah SAW, balik dari dulu, itu wahyu daripada Allah Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kaum muslimin dan muslimat kalian, wahyu pun turun. Kata Aisyah, aku duduk di balik dinding. Apa perbicaraan Nabi dengan Khawlah itu? Akhirnya turunlah ayat dan surah Al-Mujadalah yang kita baca itu, iaitu kenalah dia bayar kafarat zihar. Apa dia? Naklah dia puasa 2 bulan berturut-turut, haji yang pertama sekali. Lalu kata Khawlah, suami aku tak larat ya Rasulullah, nak meluahkan punggung dia pun tak larat dah. Yalah, kalau tak luah punggung, kenapa duk kata ke suami isteri macam tu? Betul tak betul? Betul tak betul? Dan nak luahkan pinggang pun tak boleh dah. Tapi kenapa mengatakan pada isteri macam mak dia? Itulah manusia ini, kamu yang bergelar lelaki ni. Betul tak betul? Selagi mana dia tu larak tak larak pun nafsu tetap ada. Betul iman. Betul tak betul? Jadi betul kaum muslimin dan muslimat dia tak larak. Lalu kaum muslimin dan muslimat pertama bebaskan hamba. Pertama dibebaskan hamba. Kami mendadak hamba nak dibebaskan. Lepas tu puasa dah 2 bulan berturut-turut. Suami aku tak larat ya Rasulullah, berilah makan 60 orang miskin. Dia kata kami pun tak kami dah berapa hari tak makan. Tapi dah berapa, kenapa dia kata begitu ya? Ni yang masalah. Lalu dalam satu riwayat kaum muslimin dan muslimat kelak, ada orang menjunjung kurma. Junjung kurma lah. Dia kata berkurma zakat. Ya Rasulullah, dia beri pada Rasul untuk agihkan. Lalu kata Rasulullah kepada Khawlah, ambillah berkurma, berilah di kalangan orang miskin di tempat kamu. Kata Khawlah, tak adalah yang miskin menaikkan kami. Betul-betul. Tu dia lah. Akhirnya dapat hadiah lah kaum muslimin dan muslimat. Itu yang dikatakan boleh membayar kafarah denda. Boleh. Baik. Okey ya. Hadis seterusnya. An Abi Qabisah bin Mukharib Al-Hilali qala fa'amaltu hamalatan fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as'aluhu fiha faqala akim hatta ta'tiyana as-sadaqah wa ta'muru laka biha summa qala ya Qabisah innal mas'alata la tahilu li ahadin illa li ahli salasin illa li ahadin salasati rajulun tahammala amalatan fahadat lahul mas'alatu hatta yusibaha summa yumsi wa rajulun asabatu jahiatun idtahat lamalahu fahadat lahul mas'alah hatta yusiba kiwaman min aishin aw qala sidadan min aishin wa rajulun asabatu faqatun hatta yaqul salasatun min zawil hija min qawmi laqad asabat fulanan fa'alat lahu al-mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin aw qala sidadan min aishin fama siwahunna min al-mas'alah ya Qabisah fasuhtun ya'kuluha sahibuha suhtan. Rawahu Ahmad wa Muslim wa Nasa'i wa Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Baik. Dari Qabisah bin Mukharib Al-Hilali, ia berkata, aku mempunyai tanggungan yang sangat berat. Lalu aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu kepadanya dalam rangka meringankan beban aku tersebut.
Maka ia bersabda, tunggulah sehingga ada orang datang kepada kami dengan bawa sedekah, maka kami akan menyuruh membawa sedekah itu kepada kamu. Kemudian ia bersabda pula, ai qabisah, kata Nabi, sesungguhnya meminta itu tidak halal bagi seseorang, melainkan bagi salah seorang dari 3 golongan ini, iaitu orang yang menanggung beban yang sangat berat. Maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkannya, lalu berhenti dari meminta. Dan yang kedua, seorang yang ditimpa satu musibah yang memusnahkan hartanya, maka halal baginya meminta hingga ia mendapatkan sekadar untuk hidup, atau bersabda lapangan hidup. Yang ketiga, seorang yang timpa kemiskinan sehingga ada 3 orang baik. Yang ketiga, seorang ditimpa kemiskinan hingga ada 3 orang yang sihat dari kaumnya sebagai saksi mengatakan, si fulan itu ditimpa kemiskinan, maka halal baginya meminta sehingga dia mendapat sekadar hidup, atau dia bersabda selapangan hidup. Selain daripada 3 itu, hai qabisa adalah haram. Siapa yang memakannya berarti dia makan barang yang haram. Baik. Yang penting kita bicarakan 3 golongan ini. Baik. Syarih berkata, perkataan dalam hadis yaitu ta'ammaltu hamalah, ta'ammaltu hamalah, masuk amalah ni kaum muslimin dan musuh tanggungan yang berat maksudnya. Jadi perkataan hamalah itu sesuatu yang menjadi tanggungan seorang dan dia tidak tetap harus menanggungnya. Baik, dengan berhutang guna mengatasi beban tanggungan itu. Dan itulah maka dia halal meminta yang kemudian diberinya dari harta zakat. Masuk hamalah ni kaum muslim dan muslimat kan orang yang ditanggung dengan beban yang berat, yang dia tidak mampu untuk membayarnya, ataupun dia tidak mampu mengatasinya, maka itu masuk orang yang berhutang. Maka maknanya dua lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Apatah lagi misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian yang tua hutang itu menuntut, kalau tidak diberi akan jadikan ubutan yang lain, maka itu berat, kerana itu dia berhak untuk terima zakat. Baik, jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau kita tengok syarah yang dikatakan oleh Al-Imam Syaukani, hamalah maksudnya orang yang menanggung beban yang cukup berat, dan dia kamu tidak mampu menanggung beban itu melainkan dengan hidup zakat, maka itu dimasukkan orang yang berhutang. Tapi kalau dia berhutang, dia mampu nak bayar, itu tak boleh. Tak boleh kamu muslim-muslimat. Saya buat contoh lah, mudah-mudah kalau realiti semasa. Misalnya kaum muslimin dan muslimat, seorang ni dia beli kereta. Sebab benda kereta ni kita hajiat dia, atau beli rumah. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala kaum muslimin memang dia bayar, dia mampu untuk bayar rumah tersebut atau kereta tersebut. Tiba-tiba kamu ada masalah yang lain, contohnya takdir Allah Taala dia dibuang kerja, ataupun dia ada masalah anak sakit dan sebagainya, maka duit kereta itu digunakan untuk keperluan yang lain, keperluan yang sebenar lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu dia. Tapi kalau keperluan itu bukan keperluan hajiat dia, keperluan taksiniah dia kaum muslimin, kenapa? Tak boleh bayar, kerana dia buat dari usaha rumah, tak, nak tu kaum muslimin. Dia memang keperluan yang betul. Tiba-tiba 3 bulan dia tak bayar kereta tersebut. 3 bulan tak bayar. Tanpa 3 bulan, 4 bulan, kereta itu diperintah untuk ditarik. Kalau tidak habis kereta kaum muslimat, boleh tak dia ni ambil zakat daripada masalah hutang yang dibebankan? Nak beri faham luas sikit kaum muslimin dan muslimat kan. Maka sebabnya boleh, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Kata orang tak boleh ustaz, sebab itu ada dia hutang tu atas sistem riba. Sistem riba apa makna kaum muslimin dan muslimat kalian? Jadi di dalam Islam ni, kalau tuan-tuan buka dalam satu kitab hadis, dalam Imam Sunan Tirmizi ada bab bai'un sama dan ajal. Bab iaitu kaum muslimin, iaitu jual beli yang bertangguh akan pembayarannya. Memang syaratnya benda tu ada. Kalau benda tu tak ada, tak boleh.
Contohnya kaum muslimin dan muslimat kalian, kita beli rumah. Kita beli rumah. Kita nak bayar cash, tak ada duit. Kalau ada duit, bayar cash pun tak boleh. Ya betul? Kamtek lari. Kamtek tu gagak sikit semua. Kaum muslimin dan muslimat kalian. Jadi kita tak ada duit dah, mudah-mudahkan kaum muslim tak ada duit. Jadi dalam Islam ni kaum muslimin, apa kita nak beli? Kita nak beli rumah. Rumah ni kaum muslimin dan muslimat kalian beli, kita open ke bank. Bank ni beli rumah kita ni. Beli rumah ni. Maka bank pun kaum muslim nak jual kat kita. Jadi bila nak jual dekat kita, kaum muslim, bank pun ambil dah keuntungan. Sebab kita ni bayar beransur-ansur kan. Ni katakan harga sekarang aku beli rumah ni pada sebulan, jadi jual 200, bank pula jual 300 ringgit. 300 ringgit pula. 300 ribu. Jadi kita pun bayarlah pada bank. Itu tak kena riba. Sebab benda ni ada. Rumah tu ada. Ini dikatakan baik sama dan ajar dalam hadis Nabi. Yang tak bolehnya pinjam duit untuk beli sesuatu, bank pula ambil keuntungan pada duit. Itu tak bolehnya kaum muslimin dan muslimat. Itu riba. Riba tu. Kita tak faham lagi. Kalau bank komersial macam mana tak? Bank komersial. Itu termasuk bank komersial. Kita tanya buat apa nama riba? Maksudnya bar tu ada. Ya. Dia ambil keuntungan daripada tu. Ya, bank komersial dia tak ambil keuntungan pada barang. Riba tu. Dia ambil keuntungan pada duit. Akad duit, bukan akad barang. Dalam Islam, dia akad pada barang. Dia beli dulu bank, dia akad pada kita beli barang. Bank komersial dia tak akad pada betul. Tak, kalau rumah tak ada lagi. Dalam pembinaan tak siap lagi. Baik. Ini tak masuk buat jual beli lagi kita. Baik, rumah tu dalam pembinaan. Benda tu ada tak ada? Dia ada satu kaum muslimin dan muslimat kalian, dia panggilkan, iaitu satu jual beli yang dipanggilkan kaum muslimin dan muslimat. Allah, saya lupa nama dalam bahasa Arab dia. Jual beli yang tabungannya di atas penjual. Tapi benda tu ada. Maka contohnya boleh. Saya buat macam ni. Bukan rumah lah. Benda tu tak ada lagi. Tapi boleh penjual tu. Saya ni nak beli mari. Mari ni saya nak 3 pintu. Boleh tak engkau sediakan, boleh buat amari tu? Kata orang boleh. Saya beri deposit. Jual beli macam tu boleh. Kerana dia boleh sediakan. Kalau jual beli rumah ni kaum muslim, rumah tu kita tahu dah, ada dah tempat dia. Boleh faham tu? Ada dah tempat dia. Tapak dia ada dah. Itu boleh. Yang tak bolehnya jual beli 888. Tak pernah tengok? Jadi semalah dia. Yang tukang dari popular ni ada seorang ustaz. Ada nama dia tak? Tak ada nama dia. Dia tak ada nama dia. Dia. Jadi dia 88. Sampai dia kata begini, kan? Barang siapa yang berlaku dekat dia 888, maka dia akan dapat sebuah rumah. Yang punya projek itu orang Cina. Dia guna ustaz. Jadi orang pun, ustaz pun melelong lah, kamu ramai anak murid masuklah ke benda tu. Tapi cuba tanya, benda tu ada ke tidak ada? Rumah ni kena dapat rumah, cuba guna akal. Segi syarat dia, bersama je tak? Kalau dah 1 juta orang masuk 888, boleh tak awak punya syarikat menyediakan 1 juta unit rumah? Boleh tak tidak? Pertama, di mana tempat dia? Dan bagaimana keluasan dia? Itu kita tanyalah. Macam tadi soalan tadi, kaum muslim dan muslimat kan, tapak dia ada, pelan dia ada, cuma tak siap saja. Itu tidak apa kaum muslimin dan muslimat kalian. Itu tidak apa. Diizinkan dalam Islam kan. Ini 888. Rumah tak ke mana ada, tak ke rumah macam kebayang. Dekat mana? Kaum muslimin dan muslimat. Dekat Sumatera Jawa kan. Saya pernah pergi di Kuala Lumpur.
Ada tanah. Lalu lombong tak kamar boleh buat tu dah. Itu juga. Jangan main kaum muslim. Ramai yang masuk 88. Akhirnya apa dia? Semua kelapak dah tu kaum muslim muslimat. Habis lapor dah tu. Itu ustaz tu kaum muslim muslimat kan. Itu dia kaum muslim. Ada seorang ustaz tu pula kaum muslim muslimat. Dia tengok dalam internet. Dia kata boleh kalau Tok Guru, isteri Tok Guru ni Aziz masuk. Dia main dalil isteri Tok Guru ni Aziz pula kaum muslim muslimat kan. Semua orang boleh masuk dalam internet tu, betul tak betul? Nak meyakinkan, tak kena lagi tu. Tapi kalau ada tapak dia ada lah. Macam kita lah kaum muslimin dan muslimat kalian. Apabila kita nak beli kereta maybe kan kita bayar dulu. Sedangkan tuan dia sanggup menyediakan. Kita bagi deposit RM500 dulu. Betul tak betul? Jadi sanggup tak syarikat tu berikan? Sanggup. Itu tak apa. Tapi kalau jual beli yang tidak menentu, contohnya kaum muslimin dan muslimat dia boleh pajak contohnya. Dia nak nampak kebun kerian ke, kebun apa nama kaum muslim duku ke, sedangkan buang tak ada lagi. Berputik saja, itu tak boleh. Kerana sebab itu bukan penjagaan kita. Kadang-kadang berputik ni jadi ataupun tidak. Itu boleh. Baik. Itu tidak riba dan kaum muslimin dan muslimat kalian. Saya dulu masa belajar di Malaysia mati-mati kata riba. Mati-mati bagi kata riba. Rupanya bila belajar hadis dia kata tak riba. Itu baiknya sama aja, boleh mampu. Jadi kaum muslimin dan muslimat kalian, kalau sekiranya dia tu tak sanggup bayar rumah tanpa dilelong, sebab 3 bulan tak tangan yang tidak sebenarnya dia dapat tanggung, tapi 3 bulan tu tak ada benda lain, maka boleh tak diberikan zakat? Rumah lelong hukumnya boleh. Dia ustaz dia dah kaya dah. Ada asnaf itu dia. Baik. Habis ya. Tapi kita tengok dulu. Dia guna duit tu untuk apa? Yang sebab dia tak ada beban tu, dia kena beban tu dia guna apa? Contohnya, dia kena beban tak ada rumah tu kereta kerana dia kahwin 2. Itu lantak dia arah kaum muslimin dan muslimat dia kena jual kereta dia. Betul-betul. Dia tak mampu nak kahwin 2 apa-apa. Ya. Baik. Tengok dia hadiah apa. Okey. Habis ya. Syarih berkata, baik, itu sudah ada. Perkataan kaum muslimin dan muslimat kalian yang disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita katakan tadi apa dia? Iaitu kalimah apa? Baik. Baik. Jaiha, sesuatu yang menghancurkan dan binasakan harta benda, misalnya kebakaran dan banjir, itu boleh. Yang dimasukkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita bicarakan kaum muslimin dan muslimat kalian, itu jahiatun wa rajulun asabat jahiatun. Jaiah itu apa dia kaum muslim? Suatu yang menghancurkan dan binasakan harta benda. Itu boleh terima zakat, boleh meminta. Rumah diterbakar, tak ada benda dah kaum muslim muslimat, dia boleh minta zakat. Ataupun bukan sekadar sekarang misalnya banjir, boleh. Dan kaum muslimin dan muslimat kan kuat, suatu yang dapat dipergunakan untuk menutup kebuntuan hidup. Perkataan sadadun bisa dibaca sidad, artinya kebuntuan, celah-celah pun boleh baca juga, boleh dijebakkan. Dan bisa dibaca sadad, berarti omongan, renungan dan pemikiran yang tepat, termasuk juga kalau segi sebab maknanya kebenaran dalam kehendak. Jadi dalam permasalahan ini kaum muslim dipanggilkan sidad, iaitu kebuntuhan. Tapi pada sidad ni boleh berbagai-bagai makna. Tapi di sini kaum muslimin dan muslimat kalian, orang yang berhajat kepada kebuntuhan itu boleh diminta. Contohlah kaum muslim muslimat kalian. Banyak kan anak dia nak belajar, nak daftar, duit tak ada, kaum muslim muslimat kalian. Tapi untuk makan minum dia boleh lah. Kalau tidak kaum muslim, anak dia tak nak belajar lah. Maka itu diberi. Mudah-mudahan kita faham di akhir zaman lah. Perkataan dalam hadis Zawul Hijjah, iaitu orang yang sihat akalnya. Kalau orang yang tidak sihat akalnya, omongan tidak bisa dipercaya.
disebut di situ dari kalangan kaumnya, kerana mereka lah yang bisa meminta keterangan akan halnya dan yang lebih mengetahui hakikat persoalannya. Bermaksud kaum muslim dan muslimat lah, kalau ada orang dia mintakan bantuan, sedangkan disaksikan ialah zaul hijab. Zaul hijab ni apa dia? Orang yang sihat akalnya. Ada orang menyaksikan memang betul, dia ni walaupun dalam hadis kaum muslimin dan muslimat, kalau Rasulullah SAW kalau orang kata dia miskin, Rasulullah beri langsung, beri. Tapi kaum muslimin dan muslimat pula di dalam hadis ini pula sampai mengatakan kalau orang itu meminta, maka dimintakan didatangkan saksi yang itu miskin, iaitu kaum muslimin dan muslimat kan lahir 3 orang. Orang yang ada akal nasihat menyaksikan dia itu di mana miskin. Itu kalau kita timbul keraguan lah. Baik. Maka tak salahlah dalam hati kita kaum muslimin, kalau orang kata saya miskin, kita tak percaya ke dia, dan kita minta engkau kena mendatangkan saksi yang kau orang miskin. Itu dia kata kita orang hijau tu dalam hadis tu. Baik. Okey. Sedangkan harta benda menurut kebiasaan adalah suatu yang tidak bisa dirahsiakan dan tak dapat diketahui melainkan oleh orang-orang yang memang mengerti persoalanannya. Kita tak tahu betul orang ni kaum muslimin dan muslimat kalian, tapi kita boleh nampak secara zahir saja. Memang kita nampak dia miskin. Tak perlu dalam Islam ni saksi makan minum kau bagaimana. Kita tengok zahir pun sudah memadai dah bagi orang menjadi saksi ni. Baik. Zahirnya saksi 3 orang itu dianggap yang paling sedikit. Perkataan kaum muslimin dan muslimat kalian yang disebut dalam hadis Nabi SAW, apa perkataan apa ni? Faqatun. Baik. Iaitu kaum muslim arti kemiskinan dan keperluan. Begitulah pendapat Al-Jauhari. Ini semua kaum muslim dan muslimat kalian. Itu sebab ada kalimah dan Islam ada kalimah fakir. Ada kalimah kaum muslimin dan muslimat kan miskin, dan ada juga kalimah dikatakan faqah. Itu kaedah bahasa Arab ni banyak lah. Faqah ni kira orang yang kaum muslimin dan muslimat kan miskin yang memerlukan. Sebab kalau miskin ni kaum muslimin ada tahap dia, tapi kalau sebut faqah ni miskin lalu memerlukan. Itu dalam bahasa Arab lah. Kalau miskin, dia miskin kaum muslimin muslimat kan, tapi tahap dia kadang-kadang dia tak memerlukan. Tapi kalau faqah miskin, maka semuanya dia sangat memerlukan. Baik. Itu bahasa Arab memang dia hebat. Macam kalimah bakhil lah. Bakhil dengan syufu. Asyufu. Bakhil ni kaum muslimin dan muslimat kan, maknanya kedekut. Asyufu pun kedekut juga. Tapi kalimah syufu ni lebih teruk daripada bakhil. Boleh faham tu? Itu teror di bahasa Arab ni. Kalau bakhil ni kaum muslimin, dia bakhil untuk orang dia, tapi untuk keluarga dia, untuk diri dia tak bakhil. Betul. Kalau dengan orang lain kedekut bakhil, tapi untuk keluarga dia, diri dia tak bakhil. Dia nak makan, dia berbelanja. Betul. Kalau asyukhu ni, untuk orang lain pun dia bakhil, untuk diri dia pun bakhil juga. Itu panggil syukhu. Betul. Kan? Dia nak makan juga udang-udang dengan muslim, tapi bagi diri dia baik makan kuih telur lagi. Itu asyuk. Itu dia berat memang. Bahasa Arab ni memang ada falsafah tersendiri. Itu sebab dengan kitab dia bawa lah, kalau miskin, dia miskin. Tapi kalau faqah, dia teruk daripada miskin. Miskin yang sangat memerlukan. Baik. Suhtun artinya haram. Suhtun artinya haram. Dinamakan harta yang didapat dengan minta, dengan suhtun. Itu bahasa Arab ni canggih. Ada benda kaum muslimin dan muslimat curi, benda haram. Benda haram. Tapi ada satu benda kalimah dalam bahasa Arab ni, dia mampu tapi dia minta juga. Itu bang suhtun. Suhtun. Kalau dia curi barang orang panggil haram juga. Suhtun ni haram juga. Tapi kalimah itu adalah kaum muslimin dan muslimat kelak, iaitu digunakan bagi orang yang dia mampu tapi dia nak minta juga suhtun. Baik. Kalau itu dia akan dapat kebiasaan. Itu sedikit dalam bahasa Arab. Jadi contohnya dalam bab ini kamu mesti nak ceritakan
dia perluaskan tentang bahu hutang itu. Itu orang ni kaum muslimin dan muslimat kan bebannya banyak, kaum muslimin muslimat kalian, dan dia tak mampu, maka termasuk golongan orang yang dapat berzakat kaum muslimin untuk melepaskan hutangnya. Okey. Kata kaum muslimin, saya petik sikit lah. Apa ni, ada seorang ulama di Terengganu, nama dia terkenal, kalau Ustaz ini dia kenal, iaitu nama dia Haji Abbas. Tak kenal? Mak tak kenal pun. Haji Abbas ni kaum muslimin muslimat kalian, mula-mula dia ngaji Mekah. Lepas tu dia hadiri himpunan ulama di Mekah, kaum muslimin muslimat kalian. Satu soalan dia bercara tak selesai masalah. Lepas tu ada ulama India tukang jawab. Tepat dia pun tinggal Mekah pergi ke India. Ketika itu mengaji di India, kaum muslimin dan muslimat kalian, tak silap saya, dia mengaji Bukhari ni sambil minum air apa ni, sapar apa ni, saksi dia kan, apa nama air sapar tu, saparilla lah. Itu dia. Memang ada orang Arab pun dia kata memang tak jumpa tu alim macam ni di kalangan orang Melayu lah. Maksud dia mengajar, dia tuku lah, tuku pada turun, ingat adik tuku pada turun, itu menjadi adik, mana dia Haji Abbas. Tapi sayangnya kaum muslimin dan muslimat kalian, ialah tuku dia kena diperbodohkan oleh Bang Mokhtar, tu jadi masalah dia. Baik. Sikit-sikit lah. Tapi dia kata kaum muslimin dan muslimat kalian, dalam fatwa bab hutang ni, nak keluar dia kata, dia kalau misalnya kita pergi makan, dia pernah kata begitu, kita pergi makan, kita ada duit buat duit RM10 yang kaum muslimin dan muslimat kalian, rumah kita jauh daripada kedai tu. Tiba-tiba datang orang lain, datang ayah mak kaum muslimin muslimat contohnya, mai buat makan. Oh, ayah mak kita pelara ayam ni dia bantak tunggu. Betul-betul. Dia bantak mandi pula, contoh ya orang dia dah. Kamu semua. Kita ada RM10 lah. Betul. Akhirnya tengok bil tinggi. Boleh dia? Tak ada. Kalau ada lah kaum muslimin muslimat kita minta zakat, itu tidak pernah termasuk orang yang berhutang. Itu dia kata peluaskan makna hutang ni. Itu dia. Baik. Yalah nak balik semula kaum muslim jadi permasalahan. Ketika tu boleh. Okey. Seterusnya bab. Okey. Sabilillah dan Ibnu Sabil. Tambah sikit. Sabilillah dan Ibnu Sabil. Okey, kita ambil sedikit kaum muslimin kalimah fisabilillah dan Ibnu Sabil. Kalau ikut pendapat ulama salaf, ulama salaf kaum muslimin dan muslimat, kalau diitlaqkan fisabilillah perang, ulama salaf dulu kaum muslimin mengatakan disebut fisabilillah adalah perang. Itu banyak fatwa-fatwa di kalangan mereka kaum muslimin seperti Ibnu Azam. Bagaimana kalau didirikan, diambil duit zakat untuk diberikan musalla dan masjid, boleh atau tidak? Dia kata tidak boleh. Dia kata tidak boleh. Sebab fisabilillah adalah perang sahaja. Ini kata ulama salaf dulu. Cuma Syekh Rasyid Redha dan Syekh Abdul Qadir Auda, ini di antara ulama Mesir kaum muslim yang pernah menjadi mufti Azhar. Kerana dalam permasalahan itu tidak ada dalil yang khusus yang dimaksudkan fisabilillah ada perang semata-mata. Tidak ada dalil yang khusus. Kalau sekiranya dimaksudkan fisabilillah adalah perang, maka memang tak boleh untuk diberikan pada siapa dia. Tapi fisabilillah umum, itu barang siapa yang menegakkan syariat Allah Ta'ala. Kalau sebut kalau ada fisabilillah al-harbu ataupun huruf peperangan, baru disebut. Kata Syekh Abdul Qadir Audah dan Syekh Redha. Kaum muslim dan muslimat, tapi kerana tidak ada dalil yang khusus, cuma umum, maka kata pendapat ulama khalaf kemudian kalian juga kamu mengatakan pendapat jumhur juga kalangan ulama boleh mana-mana untuk meninggikan syariat Islam, termasuk
Fisabilillah, kerana tak ada dalil yang khusus. Kalau tuan-tuan nak tengok dalam pembahasan ini, boleh tengok dalam kitab Fiqh Sunnah Syekh Syafiq. Kaum muslim-muslimat, kalau tidak pun boleh tengok dalam kitab yang pekoh yang kecil yang dikarang oleh Ustaz Sulaiman Rasyid, nama dia Fiqhul Islami. Boleh tengok pembahasan ini. Baik. Okey, hadisnya An Abi Sa'idin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa fi sabilillah wa ibn sabil aw jarin faqirin yatasaddaqu alaihi fayuhdi laka aw yad'uka. Rawahu Abu Daud. Hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Walaupun ulama-ulama berpakat senyap tadi ini, tapi Al-Imam Hakim mensahihkan hadis. Baik. Dan Abi Sa'id dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala, atau kerana keputusan belanja dalam perjalanan, iaitu Ibn Sabil, atau ada seorang tetangga yang miskin dan berikan sedekah, kemudian orang miskin itu menghadiahkan kepadamu, atau kamu diundang ke rumahnya. Kita ambil yang ketiga. Baik. Rasulullah SAW bersabda, sedekah itu tidak halal untuk orang kaya, kecuali kalau dia itu orang yang berjuang di jalan Allah Ta'ala. Dia pegang fisabilillah, tapi dia kaya, boleh terima zakat. Kamu muslimah. Baik. Atau kerana keputusan belanja dalam perjalanan, Ibn Sabil, bagi Ibn Sabil, itu pun boleh. Tak ada keputusan bekalan dalam perjalanan, boleh. Atau ada seorang tetangga yang miskin yang berikan sedekah, kemudian orang miskin itu menghadiahkan kepadamu. Baik. Atau kamu diundang ke rumahnya, tuan bawa, boleh. Kaum muslimin dan muslimat, itu buat pemberian. Kita beri sedekah dengan kaum muslimin dan muslimat pada orang miskin. Dengar tu. Dia ada layak. Lepas tu orang miskin pula beri pula hadiah ke kita. Dengan dia tak kata sedekah. Dengar tu. Dia kata hadiah. Kita boleh terima. Itu kata Nabi. Baik. Lepas tu ataupun kaum muslimin dan muslimat kan, dia miskin, dia undang kita di rumah dia. Kita beri dia, kaum muslimin dan muslimat kan, kita beri dia zakat. Lepas tu dia masuk ke masjid, dipanggil kita ke rumah dia. Boleh makan, itu hak dia, tak ada masalah. Boleh. Wa bil lafzi la tahillu sadaqatu li ghaniyin illa li khamsatin li 'amilin 'alayha aw rajulin istaraha bimalihi aw gharimin aw ghadin fi sabilillah aw miskinin atusaddiqu alaihi biha fa ahda minha li ghaniyin. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah. Dan dalam satu lafaz dikatakan, sedekah itu tidak halal untuk orang kaya melainkan kerana lima sebab. Orang kaya yang menjadi amil sedekah, itu boleh. Kau amil tadi kaya kan, kaya kamu semua, tapi dia jadi amil, pun boleh terima. Baik. Maksud dia masuk dalam asnaf. Orang kaya yang membeli barang sedekah itu dengan wangnya sendiri. Baik. Kata, orang kaya yang jadi amil sedekah, ataupun orang kaya yang membeli barang sedekah itu dengan wangnya sendiri. Maksud dia kaum muslim semua. Orang kaya yang belikan barang sedekah itu dengan wangnya sendiri. Tak faham? Itu kena kali berbahasa Arab. Baca. Ar-rajulin istaraha bimalihi, iaitu bahawa seorang lelaki kaum muslim muslimat, dia yang kaya, dia beli akan barangnya dengan hartanya sendiri. Lalu kaum muslimin dan muslimat kalian, boleh tak dia ambil sedekah? Macam ni. Itu sebabnya terjemah ni dia kena tambah sikit lah. Dia terkurang. Kalau ikut bahasa kena terkurang lah. Baik. Sedekah itu tidak halal untuk orang kaya melainkan kalau dia sebab. Yang pertama, dia amilin alaiha, bermaksud amil yang kerja zakat walaupun dia orang kaya boleh. Ar-rajulin istaraha bimalihi. Di sini kaum muslimin dan muslimat kalian, orang kaya yang beli barang sedekah itu dengan wangnya sendiri.
Di sini inilah terputus makna. Jadi orang kaya ni dia beli barang dengan duit dia sendiri, dia sedekah pada orang fakir miskin. Sebab tu orang fakir miskin pula berilah ke dia balik, itu boleh diterima lah. Tapi di sini tu terjemah dia ada kena protes sikit dalam masalah ni. Okey, seulang, orang kaya dia beli barang lalu diberikan kepada orang miskin. Orang miskin tu pula kaum muslimin, barang daripada orang kaya tu dia beri pula pada orang kaya yang bersedekah untuk dia. Boleh, itu masuk dia. Buat kata tasbih. Orang kaya yang punya hutang. Orang kaya yang punya hutang. Ialah masa dia kaya tadi, dengan duit dia kaum muslimin apa? Tiba-tiba merondong ekonomi Malaysia kaum muslimin. Walaupun bajetnya baik. Dia tak dapat apa-apa kaum muslimin. Banyak menanggung hutang contohnya. Maka boleh. Orang kaya yang perang di jalan Allah Ta'ala dan orang miskin yang berikan sedekah lalu dihadiahkan sedekah itu kepada orang kaya, itu boleh. Dia masuk dalam. Baik. Wa Ibn Abbas wa Ibn Lasin Al-Khazai qala hamalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ibilin min as-sadaqati ila hajj. Rawahu Ahmad wa zakara Bukhari ta'liqan. Dan daripada Ibnu Lais Al-Khuzai berkata, kami pernah dibawa Nabi SAW ke haji di atas unta sedekah. Dan ditutur adalah ahli hidup Imam Ahmad dan Bukhari secara mu'allaq. Jadi kaum muslim dalam hadis ini kata Lais Al-Khuzai, dia berkata kami pernah dibawa Nabi SAW ke haji dengan unta sedekah. Unta ni unta zakat lah, kamu unta sedekah kaum muslim. Jadi unta itu digunakan kaum muslimin sebab untuk pergi haji. Maka di sini katakan haji itu termasuk fisabilillah. Itu yang nak diingatkan oleh Al-Imam Syaukani rahimahullah taala. Baik. Hadis ini buat Imam Ahmad dan sebut oleh Bukhari ta'liqan. Beginilah. Kalau kita sebut dalam kitab ni dia ta'liqan. Apa maksud ta'liq ni? Selalu ni kaum muslimin, Imam Bukhari ni kalau dia menyebut hadis semua ada sanad. Semua ada sanad. Ampulan. Tiba-tiba dalam kitab dia qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak sebut sanad. Dia tak sebut sanad, maka itu dalam istilah ilmu hadis orang panggil iaitu mu'allaq. Hadis itu ada dari ta'liqan. Cuma ini berlaku dalam Sahih Bukhari saja. Mu'allaq tidak sebut sanad dan Sahih Bukhari ni kaum muslimin. Bukhari tinggal dalam sahih dia tak sebut, maka dia tak sahih. Dalam kitab lain tak boleh. Cuma Imam Bukhari tak sebut sanad saja. Itu cuma istilah dalam ilmu hadis dipakai dalam kitab Sahih Bukhari. Baik. Sedikit lagi kaum muslimin. An Abi Maqil Al-Asadiyah anna zawjaha ja'ala bakran fi sabilillah wa anha aradatil umrah. Fa'sa'alat zawjaha al-baqra fa'atat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fadhakarat lahu fa'amarahu an yu'tiyaha wa qala sallallahu alaihi wasallam al-hajj wal umrah fi sabilillah. Rawahu Ahmad. Tapi kaum muslimin dan muslimat, keadaan hadis ini dhaifun sebab ada seorang yang bernama Ibrahim bin Muhajir bin Jabir Al-Badani. Dia ni dipertikaikan, dia cakap ramai orang. Dia ni kaum muslimin dan muslimat, ramai orang cakap hadir. Maksud dia ni tidak sikah lah. Itu sebab dia dhaifkan dalam masalah ini. Baik. Dan dari Umm Maqil Al-Asadiyah, sungguhnya suaminya telah menyerahkan untanya yang masih muda itu untuk berjuang di jalan Allah. Tapi kemudian dia bermaksud akan mengerjakan umrah. Kemudian dia minta unta itu kepada suaminya, tapi suaminya menolak. Baik. Lalu dia datang kepada Nabi SAW dan menyebutkan hal itu kepadanya. Kemudian Nabi menyuruh suami itu supaya memberikan untanya kepadanya. Dan bersabda Nabi SAW, haji dan umrah itu adalah fisabilillah. Walaupun dia dhaif, tapi ada tak ada yang menyokong tadi? Yang Rasulullah SAW yang pergi haji,
dengan unta yang diberikan sedekah dan zakat, boleh tak boleh? Itu. Yang ada riwayat Bukhari tadi kamu Ahmad itu. Maka hukumnya boleh, walaupun hadis dia dhaif pun, segi sanad dia memang dhaif. Tetapi dia boleh jadi hujah hadis ni walaupun dhaif kerana ada hadis yang mendukungnya riwayat Muhammad dan Bukhari tadi. Segi sanad dia memang dhaif. An Yusuf bin Abdullah bin Salam an jaddatihi Maqil qalat lamma hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada' wa kana lana jamalun fajalahu amr. Hadis tadi kamu bagaimana? Ada seorang kaum muslimin dan muslimat, saya lupa nak terang, daripada Maqil Asdiyah ni, seorang suami dia nak menyerahkan unta yang masih muda untuk fisabilillah. Unta tu memang itu sebagai unta kaum muslimin dan muslimat kan fisabilillah. Tiba-tiba isteri dia nak mengerjakan haji. Jadi mengerjakannya naklah berkenderaan yang unta tak diserah pada Nabi itu. Jadi suami dia enggan, dia beri. Mana boleh, sebabnya aku dah beri pada pisah fisabilillah. Nak pergi haji tak boleh. Lalu akhirnya mengadu pada Nabi SAW. Maka itu sebab Rasulullah membenarkan akan kaum muslimin dan Maqil asal dia tu gunakan harta untuk fisabilillah itu. Baik. An Yusuf bin Abdullah bin Salam an jaddati Maqil qalat lamma hajja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hajjatul wada' wa kana jamalun fajalahu Abu Maqil fi sabilillah wa asabana maradun wa halaka Abu Maqil wa halaja Nabi sallallahu alaihi wasallam faragha min hajati hijituhu wa qala ya Maqil ma mana'aki an takhruji qala laqad nahayyana fa halaka Abu Maqil wa kana jamalun huwa alladhi nahujju alaihi fa awsa bi Abu Maqil fi sabilillah qala fa halla kharajat alaihi fa innal hajja min sabilillah. Abu Daud. Ini pun hadis ni dhaifun, sebabnya ada seorang yang dipertikaikan, memang dia ni bertikai Muhammad bin Ishaq. Dia ni terkenal dengan kaum muslimin dan muslimat sekalian, orang berkata tentang dirinya. Baik. Dan dari Yusuf bin Abdullah bin Salam, dari neneknya iaitu Maqil, dia berkata, ketika Rasulullah SAW mengerjakan hajjatul wada', sedang kami mempunyai seekor unta. Kemudian Abu Maqil menyerahkan unta tersebut untuk sabilillah, badan kami menderita sakit, dan Abu Maqil pun kemudian meninggal dunia. Dan Nabi SAW ketika sedang keluar, tak kala Nabi selesai mengerjakan hajinya, lalu kemudian datang kepadanya, maka dia bersabda, "Ai Maqil, gerangan apa yang menghalang keluar?" Dia menjawab, "Kami sudah siap-siap, tapi tiba-tiba Maqil meninggal dunia. Sedang kami sebenarnya mempunyai unta yang hendak kami pergunakan menggunakan haji. Pada Abu Maqil telah mewasiatkan untuk fisabilillah." Nabi bersabda, kemudian Nabi bersabda, "Mengapa engkau tidak keluar pergi dengan unta tersebut? Kerana sesungguhnya haji itu termasuk fisabilillah." Walaupun hadis dia tak isi sanad kaum muslimat kelak, tapi sebab apa boleh diterima? Kerana disokong dengan hadis yang sah, yang lain. Okey, tapi salah sikit lagi kamu. Saya kata sabilillah itu maksudnya orang yang berperang di jalan Allah. Begitulah sebagai diterangkan oleh riwayat yang terakhir. Atau saya kata kalau orang masalah kaum muslimat kalian cuma kata fisabilillah orang berperang. Perkataan Ibn Sabir ialah ahli tafsir dikatakan, iaitu musafir yang putusan belanja, maka dia boleh mengambil harta zakat sekalipun di kampungnya tergolongan orang yang kaya. Ini musafir kamu. Jadi di kampung tu dia boleh dia berzakat. Tapi kalau musafir kamu muslimat kalau dia ada tak betul belanja, dia tak boleh terima zakat. Itu sebenarnya perkataan ambil zakat. Oleh itu Ibnu Abbas dikatakan termasuk orang yang pergi untuk menguruskan zakat. Penulisnya, orang yang bagi, dan orang-orang yang tukang mengumpulkan harta zakat, pengawasan dan penjagaannya, semua itu dinamakan amin. Ini telah kita bicarakan pada kuliah lepas. Tapi yang terkenal itu orang yang pergi menguruskan zakat, jalannya adalah para pembantunya. Itu sebabnya kaum muslim mana-mana orang kerja jabat zakat, itu dikatakan amin. Itu sebab boleh. Itu sebab Al-Qardawi mengatakan kalau orang tu kamu ditubuhkan pusat zakat, jadi dia bekerja zakat, maka ada zakat dia ambil pada gaji dari zakat itu boleh. Sebagai fatwa soal dalam kitab fikih zakat. Dan berkata, itu seorang membeli harta sedekah dengan hartanya,
menunjukkan bahawa orang yang tidak mengeluarkan zakat atau sedekah boleh membeli barang sedekah, dan dibolehkan juga orang menerima zakat sedekah itu menjual barang sedekah tersebut, dan ini sama sekali tidak dimakruhkan. Kaum muslim dan muslimat, orang sedekah beli sedekah patut dia berikan kepada seseorang yang berhak, lalu orang itu jual semula sedekah tu. Orang beli sedekah tu boleh ambil, tak ada masalah. Juga menunjukkan bahawa barang zakat sedekah itu apabila tidak dimiliki oleh orang yang berhak menerimanya, maka sifatnya dari berubah. Nama zakat pun telah hilang. Kali itu hukum yang berhubungan dengan benda tersebut suruh menjadi berubah. Jadi kaum muslim muslimat kan, kalau harta itu diberikan pada orang yang berhak menerima zakat, dia ambil harta itu, jadi hak milik dia. Lepas tu dia sudah ubah hukum lah. Maksud, walaupun harta itu zakat, tiba-tiba dia beri kepada orang yang kaya, dia tak panggil orang kaya maka zakat, sebab hukum sudah berubah, sebab jadi hak milik dia. Perkataan atau orang mempunyai hutang, Muslim berkata, gharib ini dapat diartikan pada orang yang mempunyai tanggungan berat untuk kemaslahatan keluarga yang ditanggung itu, sebagaimana tersebut dalam hadis Kabisah, bukan untuk kepentingan pribadi, kerana adik-anak tersebut mengatakan atau bagi orang menderita hutang. Contoh mudah kaum muslimin dan muslimat boleh tak aku hutang anak aku misalnya duk makan apa ni, bagaimana anak aku rasa nak makan, dia miskin lah. Kamu kita miskin lah, orang hutang anak saya nak makan katanya. Jadi tak ada duit ni, kena hutang apa dia. Dia akak, tak ada masalah. Sebab kita tak ada masalah. Nak kata luar luas kamu semua. Siap ya. Duk anak kadang-kadang dia anak makan biasa je, Maggi. Jadi pak nak beli ke apa ni, lepas tu dia kata beginilah, berapa sekilo ni waktu nak pakai kat tinggi. Tapi saya tadi boleh berhutang lah, tapi dah tahu dia bayar. Tiba-tiba ada orang lebih zakat, tak apa, dia lebih zakat saja. Boleh, tak ada masalah. Cantik tak cantik? Untuk inilah kemampuan dia. Habis. Saya berkata, hadis ini menunjukkan bahawa sedekah itu tidak halal bagi orang kaya, melainkan untuk 5 golongan tersebut. Saya katakan ambil dan sebagainya. Sabda Nabi SAW, haji dan umrah itu adalah sabilillah. Saya berkata, hadis dalam bab ini menunjukkan bahawa haji dan umrah itu termasuk kategori sabilillah, dan orang-orang menyerahkan sebagian hartanya untuk sabilillah, boleh menggunakannya untuk bekalan bagi orang yang hendak melaksanakan haji maupun umrah. Dan kalau hartanya yang diserahkan itu merupakan kenderaan, maka orang yang hendak pergi haji dan umrah itu boleh dinaikkan di atas kenderaan tersebut. Juga menunjukkan bahawa zakat, bahawa harta zakat yang di dalamnya untuk sahabat itu boleh diperuntukkan buat orang-orang yang hendak menunaikan ibadah haji dan umrah. Tapi ini ada dalam satu hadis lain, tapi untuk perempuan ya. Untuk perempuan kaum muslim. Ada pun perang, ada pun kaum muslim fisabilillah bagi perempuan itu adalah hak, adalah haji. Itu masalah itu. Dia adalah sahih. Baik. Dan sebenarnya kaum muslim dalam pembagian zakat harus meliputi 8 golongan. Ya ke? Maksudnya kalau seketika muslim zakat, kalau ada zakat, perlukah kena beri 8 golongan adil betul-betul? Ataupun cukup sebagian yang lain? Ataupun kena 8 golongan semua? InsyaAllah ini kita bicara pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Ada perbincangan? Yang menuntut ilmu termasuk dalam Ya, Imam Taimiyah betul mengatakan. Imam Taimiyah dalam kitab ikhtiarat dia, ikhtiarat dan Syekh Sabit dan kitab Fiqh Sunnah dia, dan Imam Wawi dan kitab Majmu' kita masuk. Kita kata mak. Tahap nomor 4 juga. Seluruh nomor 4. Golongan orang yang meninggalkan. Hadis 204 again. Okay. Kumpulan kumpul tadi kan, orang kaya yang mempunyai barang sedekah dan disedekahkan kepada dia. Dengan yang 3 itu sama kan? Apa dia? Dengan kumpulan 5.
Ya. Baik, kita ambil ya. Kita kalau baca semula kaum muslim dan muslimat dalam muka surat 1227. Hadis 2064. Iaitu sedekah itu tidak halal bagi orang kaya melainkan kerana 5 sebab. Pertama, orang kaya yang menjadi amil sedekah. Yang kedua, orang kaya yang beli barang sedekah itu dengan wangnya sendiri. Di setakat itu dia terjemahnya. Baik. Lepas tu yang kelima pula kaum muslimin dan muslimat kan orang miskin yang diberi sedekah lalu dihadiahkan sedekah itu pada orang kaya. Baik, dia lain sikit. Yang golongan yang kedua tadi ialah orang kaya yang beli barang sedekah kaum muslimin dan muslimat kalian dengan wangnya sendiri. Saya katakan tadi makna itu tidak lengkap. Jadi sahabat saya mengatakan kaum muslim, orang kaya ni dia ambil barang sedekah, duit zakat dia, dia beli barang lalu diberikan kepada orang miskin. Lalu orang miskin tu pula kaum muslimin dijualkan pula, dijualkan barang sedekah orang kaya itu, orang kaya pun beli. Itu maksud dia. Maksud yang kelima sama juga. Tetapi orang kaya orang miskin tak jual, cuma diberikan hadiah. Itu dia bezanya. Yang pertama tadi kaum muslimin, yang kedua tadi orang kaya jual barang, orang miskin bukan, orang kaya beli barang tu ada duit zakat atau duit sedekah. Lalu barang itu diberikan pada orang miskin. Orang miskin pula dijual balik barang itu pada orang kaya. Itu maksud yang pertama. Yang kedua tadi, yang kelima tadi kaum muslimat kalian diberikan kepada orang miskin, lalu orang miskin tidak jual. Orang miskin diberi hadiah, orang kaya boleh terima. Dekat dah sama lah, cuma beza jual tidak jual. Ada lagi? Tadi yang menuntut ilmu tu, Ya. dia tak masuk asnaf, tak kisah tahap dia boleh mampu. Asalkan dia menuntut ilmu, dia masuk ruang fisabilillah. Saya katakan benda tu ada khilaf ulama. Kalau ada masalah cukup perang, tak termasuk dalam bawah. Tapi kerana perbahasan ulama fiqh dan kaum muslim, kerana tak ada dalil yang khusus yang kata fisabilillah tu adalah perang, maka kita boleh guna mana-mana perkara yang meninggikan syariat Islam, fisabilillah. Yang untuk ilmu tu berapa banyak? Berapa banyak? Baik kaum muslim, berapa banyak kalau betul ilmu kaum muslim dan muslimat telah selagi mana untuk mencukupi perbelanjaan dia, boleh kita beri zakat sampai habis. Lagi? Jadi haji itu tak ada Ya. tulis bergaji. Sikit haji. Zakat memang untuk kebanyakan atau sebagian dia. Yang permasalahan tadi, yang pergi haji tadi kaum muslim muslimat kalian cuma digunakan untuk kuda kenderaan dia saja. Tapi lepas tu kenderaan itu dipulangkan semua, cuma digunakan. Memang. Tapi kalau misalnya orang nak pergi haji, kita kata ni duit zakat saja ni, tak boleh ke? Tak boleh. Adakah boleh kaum muslimin dan muslimat? Ini jadi perbincangannya. Yang tadi ialah kenderaan itu diguna untuk pergi menunaikan fardu haji, sedangkan kenderaan itu fisabilillah. Maka kaum muslimin dan muslimat lepas itu dipulang balik kenderaan itu maksudnya. Tapi kalau misalnya kita ada zakat, dia nak pergi haji, kaum muslimin dan muslimat, boleh tak kita ambil zakat bagi dia? Tambah tebak. Tebak je. Baik, kalau misalnya kaum muslimin dan muslimat kalian, ni itulah maksud dia. Dia nak pergi haji, dia tak ada, dia miskin. Kita miskin betul. Jadi kita beri duit tabak untuk duit zakat. Boleh tak boleh? Wajib haji kemampuan Ustaz. Dia tak mampu tak haji Ustaz. Itu fatwa yang sidang. Masalah sekarang ialah bagi dia tak wajib lah. Kan? Sebab dia tidak ada kemampuan. Dia tak wajib. Tapi kita ni kaum muslimin dan muslimat, bila tak wajib, kita ada duit zakat. Kita nak suruh dia pergi haji, kita gunakan duit zakat kita. Boleh atau tidak? Boleh. Tapak je lah.
Dia kestom tambah. Dia masuk belanja dia lah. Kalau dia tambah macam nak pakai apa? Dia. Masih boleh lah. Bisa beli lah. Masih. Boleh. Kalau misalnya kaum muslim makan, dia dijual miskin, dia ada wajib. Dalam konteks ini, dimasukkan kita boleh. Tapi kalau dia pergi mampu sendiri, tak boleh lah. Misalnya kaum muslimah ayam mak, dia mampu pergi haji, belanja pun cukup kan. Nak tambah tujuh zakat, dia tak boleh. Dia pakai buat keluar, kita bagi zakat tak boleh. Tak boleh. Kaum muslimah. Itu masuk fisabilillah. Tapi memang saya katakan perkara ini memang dari persisian ulama salaf dan khalaf. Tapi kok mana pun persisian ulama salaf dan khalaf kaum muslimah kelak kalau berhujah dengan masalah yang usul fiqh ini, kaum muslimin dan muslimah kelak memang ada hujah memang kuat. Memang kuat. Ulama salaf pun kaum muslimin dipakai zahir begitu saja. Kaum muslimin sebab kan ada adik dalam bawah ni. Jadi ulama khalaf kaum muslimin muslimah kelak bersisih itu hujah mereka kuat sama kuat. Itu sebabnya kaum muslim dan muslimat kalau dapat Imam Nawawi dia kata boleh. Asyik itu dia kata boleh dalam pemasaran. Dia termasuk anak pisah. Ada lagi? Kalau kita bagi zakat pada orang yang tak layak timur, tapi orang tu timur juga, maksudnya kewajipan zakat kita tak berangkat juga. Kita tahu tak? Kita ni dah tahu dia memang tak layak boleh zakat. Betul. Kita bagi juga, maka dia memang tak layak. Tapi kalau kita tak tahu kaum muslimin dan muslimat kan, dia tu orang yang layak terima zakat, kita tak tahu, kita tengok kita miskin, kita beri. Adakah dia angkat? Sebagaimana hadis kaum muslimin, zakama nawaita yazidu wa akhas wa zakama akhasta yang anu kita dalam hadis Nabi. Bagi engkau apa yang kau niatkan wahai Yazid, dan bagi engkau apa yang kau ambil wahai Ma'mun. Itu boleh lah. Kalau kita tahu, tak boleh. Wallahu a'lam. Tak payah mak kalau zakat dan dia